Baik, tuan-tuan, kita kembali ke kitab kita. Kitab Zadul Muta'allim, bekalan pelajar. Muka surat 176, Babul Talaq. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ani wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Babul Talaq. Apa dia talaq? Talaq ni pada bahasa ialah al-hallu wal inhilal. Wal inhilal. Artinya bongkar, urai, terurai. Pada bahasa. Pada syaraknya ialah hallu uqdatin nikahi bil lafzi talaqi wa nahwihi. Iaitu akad nikah itu dihuraikan dengan lafaz talak ataupun sebagainya. Apa bahasa bercerai di tempat kita ni selain daripada talak? Pisah. Tak? Pisah kata. Cerai. Dengan lafaz itu. Walaupun dalam bahasa Melayu ataupun dalam mana-mana bahasa yang difahami, yang digunakan oleh bangsa itu, kaum itu, suku itu. Baik. Talak artinya bercerai. Iaitu memutuskan ikatan perkahwinan dengan lafaz yang tertentu. Itu dianya tadi. Talak. Apa dia? Bercerai. Memutuskan ikatan perkahwinan dengan lafaz yang tertentu. Jadi talak ni tuan-tuan dan puan-puan, antara kelebihan, kehebatan, keindahan syariat Islam itu sendiri. Sebab walaupun nanti kita akan bacakan hadis at-talaq tu abghadul halal 'inda Allah, yang paling tidak disukai oleh Allah SWT, talak, tapi dia halal. Maksudnya boleh dilakukan bila perkahwinan itu sudah tidak boleh diteruskan, tak boleh nak pergi, cannot go dah. Nak buat macam mana? Ya, setengah-setengah adanya yang tak membenarkan cerai. Nak buat macam mana? Tapi bercerai semacam. Memang tabiat manusianya begitu. Apabila hitting the wall ataupun kita dah sampai ke ceiling, gedegung, kita tak boleh dah nak naik dah kata. Apa yang perlu buat? Apa yang terjadi? Dia mesti turun ke bawah. Tak boleh nak pergi. Tak ada gunanya sebuah perkahwinan, ikatan kekeluargaan dengan perkahwinan itu, kalau tidak ada persefahaman, macam duduk dan neraka, tuan-tuan dan puan-puan. Tak ada sakinahnya. Sakinah ni tenang. Tak ada mawaddahnya. Mawaddah ni kasih sayang. Tak ada mahabbahnya. Kecintaannya tak ada. Tapi tak boleh nak bercerai. Ni ada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam ajaran yang lain. Tapi ajaran Islam membenarkan. Kalau dah sampai ke ceiling tak boleh nak pergi. Baik. Itu sebenarnya keindahan ajaran Islam. Walaupun disabdakan oleh Nabi SAW, ya, sebagai dalil bahawa talak ini halal. Yang disebut oleh Nabi SAW, abghadul halali ila Allah Ta'ala at-talaq. Perkara halal yang paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, paling dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah talak. Ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam
Ibnu Majah misalnya. Dan Allah SWT sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 229. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'rufin fa imsakum bima'ruf fa imsakum bima'rufin aw tasrihu bi ihsan. Lepas 2 kali imsak bil ma'ruf. Pegang. Pertahankan perkahwinan itu. Dengan apa? Dengan ada lagi satu talak. Dengan lagi satu talak. Pegang dengan kebaikan. Secara baik. Kalau tak boleh nak pergi, tasrihu bi ihsan. Lepaskan secara baik. Secara yang sebaiknya. Yang pertama, talak 1. Yang kedua, talak 2. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Talak yang ketiga, habis tuan-tuan dan puan-puan. Jadi talak bainunah kubra. Tak boleh nak balik dah. Kecuali si isteri berkahwin dan perkahwinan itu sempurna. Cerai pula habis anda baru boleh berkahwin semula dengan mahar dan akad yang baru. Itu. Jadi at-talaqu marratan dalam surah Al-Baqarah. Talak itu 2 kali. Fa imsakum bima'ruf. Ada saya sekali lagi. Jadi talak itu 3. Maka hak menjatuhkan talak ini dalam Islam pada tangan lelaki. Allazi biyadihi uqdatun nikah. Allah SWT sebut. Di tangannya ada ikatan perkahwinan. Siapa dia? Suamilah. Isteri tidak ada hak untuk mentalak, tapi dia boleh menuntut hak dia, terutamanya apabila dia dianiaya, terzalimi dan sebagainya. Dia boleh misalnya tebus talak, khulu' dan minta campur tangan qadhi, hakim, pemerintah, rujuk kepada mahkamah syariah. Maka mahkamah syariah boleh menjatuhkan talak. Boleh menjatuhkan talak. Jadi kena usaha sikitlah perempuan. Ada hikmah dia sebenarnya di sini. Kerana apa yang saya tengok dalam YouTube, tuan-tuan tengok bagaimana wanita-wanita moden di barat yang menyesal apabila mereka menceraikan suami. Kerana di sana isteri boleh cerai suami. Tuan-tuan tengoklah banyak. Semuanya berakhir dengan menangis tak habis-habisan di TikTok, di YouTube dan sebagainya, menyesal kerana menceraikan suami. Modern woman hitting the wall. Yang untuk kepala ke dinding sendiri maksudnya. Dan di sana 70% perceraian dimulakan oleh wanita, oleh isteri. Dicetus oleh para isteri. 70%. Ada yang 20 tahun, 30 tahun berkahwin, cerai, lepas itu menyesal, nangis-nangis, nak balik semula ada. Tuan-tuan tengoklah banyak orang tu. Dia terpengaruh dengan feminisme. Ya. Baik. Dan di sana sekarang ni ada satu fenomena, dia panggil passport bro. Passport bros ni ialah orang-orang Eropah, orang-orang Barat tidak lagi mahu berkahwin dengan wanita-wanita setempat. Tetapi mereka mencarinya di luar. Di negara-negara terutamanya di mana? Thailand dan Filipina. Kalau di rantau kita. Sini tak ada dicari kerana ramai yang beragama Islam. Di sini pun ada sebenarnya. Lepas itu di mana-manalah, di Peru, di Brazil dan sebagainya, tapi tak mahu berkahwin dengan wanita setempat
Kerana wanita setempat sudah menuntut haknya sama rata, dah hilang ciri-ciri kewanitaannya. Dia masuk gym, lelaki masuk gym, dia masuk gym juga. Jadi berketul-ketul badan dia, kerah kekum. Jadi hilang tradisional dia. Hilang tradisional. Sebagai isteri itu. Tak ada. Cakapnya kasar, materialistik, runtuh tuan-tuan dan puan sistem kekeluargaan di barat. Kerana mereka dah tak beragama. Etis ramainya. Kalau percaya Tuhan pun dia agnostik. Dia hanya percaya Tuhan tapi tidak memegang mana-mana agama. Jadi apa yang menentukan mereka itu? Akal. Akal. Jadi tuntut sama tinggi dengan lelaki, habis sekali tak ada keperempuanannya. Jadi bila berkahwin pun, apa yang ditawarkan? Tak ada. Kecuali tubuh badan jasad sajalah. Nak masaknya tidak, taknya basuh baju, nak tuan-tuan dan puan, lama-lama orang-orang barat ini pakat-pakat pergi cari di mana? Di Thailand. Di paling laku sekali di Filipina yang masih tradisional. Kewanitaannya, sikapnya, keibuannya masih tradisional. Jadi terasalah bersuami isteri. Kalau tidak pun tuan-tuan dan puan sana tak rasa dah suami isteri. Ya. Dan ada fenomenanya sekarang dipanggil prenup. Prenup ni maksudnya sebelum berkahwin isteri dipaksa atau tunang dipaksa untuk sign perjanjian. Tak boleh menuntut harta ke, kalau mula mencetuskan perceraian kena bayar 100 juta, 100 ribu ke dolar. Sign prenup dia panggil. Dan kebanyakan perempuan tak mau. Sebab dia kata ini kamu meragui keikhlasan dan kesetiaan dia. Dia tak mau. Bila tak mau, cerai awal-awal lagi tak nikah. Walaupun esok dah nak nikah. Hari ni dia paksa sign. Kalau tidak dipaksa oleh suami pun dipaksa oleh keluarga. Sign. Kalau kamu cetuskan perceraian, bayar 100 ribu. Dan anak-anak kamu tanggung. Sign. Mula dengan apa tuan-tuan dan puan? Mula dengan tidak ada kepercayaan. Kemudian berlawan pula di mahkamah. Berlawan di mahkamah, isteri tuntut hak nafkah anak. Dia kata tidak akan diberi nafkah anak kecuali buat tes DNA. Sekarang ni tes DNA pula. Lahir dia anak, tes DNA. Tes DNA. Betul ke anak dia? Hilang tuan-tuan dan puan. Hilang terus. Sebelum perkahwinan lagi dah hilang kepercayaan. Selepas berkahwin pun hilang pula. Ragu pula tentang nasab anak. Hidup dalam neraka tuan-tuan dan puan. Tak ada dah baiti jannati. Rumahku adalah syurgaku. Tak ada. Istilah sana. Sakinah mawaddah tak ada. Orang Arab tuan-tuan dan puan kita tanya. Di mana awak tinggal? Apa dia tanya? Aina taskun? Aina taskun? Di mana awak tinggal? Kalau perempuan aina taskunin, daripada sakana, daripada sakinah. Sakinah tenang. Di mana awak tenang? Tu tanya bahasa Arab. Di mana awak tenang? Maksudnya dia tanya awak tinggal di mana? Rumah tu adalah baiti jannati. Apabila dah tak ada perkahwin kepercayaan sama-sama sendiri dan sebagainya, tak ada. Hidup dalam neraka di sana ni. Sana. Tuan-tuan tengoklah. Jadi Islam ni ada tata caranya, ada syariatnya, ada adab-adabnya. Sebab itu nak berkahwin pun kena ikut kursus dulu. Dulu bagi lulus kursus dulu. Bukan langgar-langgar, hentam kromo begitu saja. Itu dalam Islam. Tapi orang lain sudah tak diikat dengan apa? Diikat dengan agama, adab, tata karma dan sebagainya, hanya diikat dengan etik ataupun diikat dengan undang-undang, semuanya berpandu kepada akal, runtuhlah institusi keluarga. Jadi gerakan di Malaysia ni dah ada tuan-tuan dan puan, gerakan-gerakan feminisme ni bahaya. Dia kata masak bukan tugas dia, basuh baju bukan tugas dia,
Ya. Lama-lama tak lama lagi orang Malaysia jadi macam barat juga. Ni feminism dipanggil. Dan semuanya kalau tengok yang menyesal-menyesal tu semuanya menyalahkan apa? Menyalahkan gerakan yang ada pasal dia tertipu. Baik. Orang lelaki ni tuan-tuan mudah aja. Jaga tiga. Ya. Jaga bilik tidurnya, maksudnya keperluan seksual. Jaga dapurnya, maksudnya makan. Pintu masuk ke hati suami melalui perutnya. Yang ketiga, jaga bilik airnya, maksudnya basuh baju dan sebagainya. Jaga tiga tu, bereslah. Kan nak tuntut lebih sangat orang lelaki. Jadi kita pesan pada anak-anak kita jangan terpengaruh dengan gerakan-gerakan pemikiran-pemikiran moden ini. Akhir-akhir sekali nanti bahaya. Jadi passbook bros di Malaysia. Dia cari mana apa ini? Cari di Indonesia, cari di petani, isteri yang masih kekampungan dan sebagainya. Bukan bererti tidak ada kerjasama, toleransi, tolong-menolong, perkahwinan ada satu perkongsian. Tak, bukan bererti suami duduk relax saja, isteri bekerja, isteri terpaksa. Tak, bukan maksud begitu. Ya, suami kena bantu isteri, gitu. Tapi dalam skopnya yang masing-masing lah, begitu. Baik. Apa tadi kita cerai tak? Dan dengan lafaz tertentu. Dari sudut lafaz ni, dia ada dua tuan-tuan dan puan. Satu, dia panggil sarih. Sarih ni jelas. Tak ada takwil lagi. Tak boleh nak maknakan dengan makna lain lagi kecuali bercerai, talak. Apa tuan-tuan dan puan? Talak. Aku ceraikan di kau. Tak ada tu. Memang talak lah tu. Apa dia? Kita pisahlah. Talak satu, tuan-tuan. Apa lagi? Sini. Bebas. Bebaskan kamu. Bebas tak? Okey, itu bebas. Sini mungkin tak rasanya. Tak jelas lagi. Kok bebas ke, bebas macam mana dan sebagainya tak? Yang kedua, kinayah. Kinayah ni tak jelas. Dia sindir-sindir ataupun ada boleh dimanakan dengan makna lain. Ayat ni memerlukan niat. Memerlukan niat. Tanya dia, apa maksud dia? Berambus kau dari rumahku. Contoh. Baliklah. Rumah makmu. Contoh. Apa maksud tu? Anda kena tanya. Maksud cerai ke? Cerai, jatuh lah. Talak berapa tu maksud? Satu, talak satu. Jatuh talak. Kalau bahasa yang tidak jelas, dia panggil kinayah. Ini pun dalam hadis tentang taubat Ka'ab bin Malik dengan dua orang sahabatnya, kes perang Tabuk. Rasulullah SAW diarahkan supaya boikot. Termasuklah isterinya juga. Isteri pun kena boikot Ka'ab ini. Ya, dan Ka'ab kata, ilhaqi bi ahliki. Artinya, baliklah ke rumah makmu. Baliklah ke rumah keluargamu. Kemudian, bila taubat Ka'ab dan sahabatnya ini diterima oleh Allah SWT, maka isterinya balik semula tanpa akad, tanpa mahar, artinya tanpa akad yang baru. Artinya tidak tercerai lah menggunakan perkataan itu. Dia kena ada niat. Ada niat dia. Misalnya ada juga Rasulullah SAW sebenarnya berkahwin dengan seorang wanita. Kemudian apabila malam bersatu itu, wanita itu sebut, aku berlindung dengan Allah SWT daripada kamu. A'udzubika minka. A'udzubika
Macam mana lafaz dia? Yalah, kalau bahasa Arab, bahasa Melayu ni artinya aku berlindung dengan engkau. Aku berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada engkau. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, kamu telah mohon perlindungan dengan yang agung, maka ilhaqi bi ahliki. Baliklah ke rumah keluargamu. Maka cerailah tu. Walaupun menggunakan izhabi ila ilhaqi bi ahliki. Dikata apa? A'udzu billahi minka. Aku mohon perlindungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripadamu. Faqala. Maka Nabi bersabda, laqad uzta bi'azim. Ilhaqi bi ahliki. Jadi kalau lafaz-lafaz yang tak jelas begitu, baliklah ke rumah makmu, maka perlu tanya. Ada maksud, ada niat cerai ke? Tak, saya tak ada maksud gitu. Saya suruh balik dia kejap. Ini tempoh bertendang. Tempoh bertendang pula. Tempoh bertenang. Ambil masa sikit, tarik nafas, mikir, balik-balik, muhasabah diri dan sebagainya. Tak bermaksud begitu. Artinya, nak orang putih kata, nak kena ada space sikit sekejap. Baik. Dan ada yang berbentuk sunnah bid'ah dan tidak sunnah tidak bid'ah. Dalam bentuk sunnah ni ataupun talak sunni ni ialah apabila diceraikan dalam keadaan suci yang tidak dicampuri. Maksud dicampuri ini maksud tidak disetubuhi. Ya. Itu dipanggil talak sunni. Talak sunni. Sunnahnya begitu. Bid'i, talak bid'ah. Dalam waktu haid. Atau dalam waktu suci yang disetubuhi. Itu dipanggil bid'i. Dosa ni tolak ni. Tolak jatuh. Maksud kullu talaq waqi', maksud yaqa', jatuh. Tapi berdosa. Kalau tercerai juga waktu itu, disunnahkan rujuk balik. Lepas itu mikir, kalau nak cerai lagi, tunggu dia suci. Ceraikan dalam keadaan suci pula. Gitu. Dan yang tak sunnah dan tak bid'ah, isteri yang putus haid, menopause, bila-bila pun dia takkan jadi sunnah, takkan jadi bid'ah. Ataupun isteri yang masih kecil, masih belum menopause, masih belum period, masih belum datang haidnya, pun juga tak ada sunnah, tak bid'ah. Dan khulu' juga, tebus talak juga begitu. Baik. Sebab kalau diceraikan waktu haid, panjang dia punya iddah dia tu. Kerana iddah bermula dengan waktu suci. Waktu suci. 3 kali suci. Ya, iddah dia. Ini yang Allah SWT sebut. Fatalliquhunna li'iddatihin. Hendaklah kamu ceraikan, jika kamu nak bercerai, ceraikanlah mereka itu pada iddahnya. Iddah mana? Iddah dia suci. Waktu suci. Baik. Dan ada lagi yang ketiga, jenis ketiga. Itu tak apalah. Kita baca ni, takut tak habis. Apabila mencerai, ia talak oleh seorang suami akan isterinya, maka putuslah perkahwinannya dengan isterinya itu
Dan haramlah mereka bercampur sebagai suami isteri. Baik. Talak ada berapa tuan-tuan dan puan? Ada 3. Talak 1 raja'iyah dia panggil. Talak 2 raja'iyah lagi. Raja'iyah, talak raja'i maksudnya kita suami boleh kembali kepada isteri. Dia panggil rujuk. Nanti lepas ni kita akan sentuh pula pasal rujuk. Bila-bila masa dan hanya dengan keputusan sepihak. Ya. Kalau dia talak 1, maka talak tu talak raja'i. Dalam tempoh iddah itu suami boleh kembali semula kepada isteri bila-bila masa. Beritahu saja. Kita rujuk balik ya. Abang nak rujuk balik, contoh dia. Pakainya gitulah, tak kira. Ada ataupun aku rujuk semula kepada isteriku, nama sekian. Ada saksi, tak ada saksi, sah. Ya. Ada saksi moleknya. Kerana ada kes yang diadukan kepada saya, suami dia balik, isteri dia tak setuju. Bila tak setuju, gitu gini, saya kata pergilah mahkamah, buatlah urusan dia. Dia tak pergi dan sebagainya. Bahaya tuan-tuan dan puan, isteri itu masih isteri. Tuan-tuan jelas tak? Isteri itu masih isteri. Dia pun tunggulah iddah dia habis. Ni nak berkahwin lah pula, ni habis dah iddah dia. Lepas itu saya kata, dia tahu tak? Dia kata, dia tahu tak? Beritahu tak dia? Maksudnya rujuk suami sahaja. Kehendak sepihak sahaja. Tak perlukan persetujuan isteri. Kalau talaknya talak raja'i. Dia kata, takkan dia tak tahu kot dia ustazah. Saya pun senyap. Itu yang setakat yang saya boleh beritahu. Takkan dia tak tahu kot. Tu bahaya tuan-tuan dan puan tolak. Nanti kita akan sentuh tentang rujuk ni. Itu talak raj'i dia panggil. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihin. Dan suami-suami mereka itulah yang paling berhak untuk kembali mengembalikan isteri-isteri itu kepada ikatan pernikahan. Sebab itu orang yang talak raj'i ni tak boleh perli-perli pun. Kalau nak masuk Mina bagi cincin gitulah petah lagi. Perli-perli pun. Nampak makin smart sekarang ni. Comel dia tengok sejak cerai ni. Tak boleh. Maksudnya perli-perli itu adalah tu ada menunjukkan minat. Pun tak boleh. Pasal apa? Pasal dia hukumnya seperti hukum isteri lagi. Ya. Itu dipanggil talak raj'i. 1, 2, 3. Maka dia jadi talak ba'inah bainunah. Habislah. Tak boleh dah. Balik semula. Sekali dengan pernikahan yang baru.